Okay, selamat pagi semua. So, hari ini kita akan fokus pada soalan bahagian C. Okay, seperti apa yang saya cakap, okay, bahagian C ini merupakan bahagian yang format baru kita baru ada lah. Okay, so soalan di bahagian C ini adalah berbentuk soalan kebat. Tapi sebenarnya dia cakap saja kebat, tapi taklah susah sangat. Okay, kalau kamu betul-betul ikut, dia tak susah. Okay, so ingat di bahagian C ini 10 markah. So kita ada 2 soalan sebenarnya. Okay, tapi dalam peperiksaan kamu hanya jawab 1 soalan sahaja dah cukup. Okay, so kamu boleh pilih lah soalan 26 atau soalan 27. Kamu jawab 1 soalan dah okey. Okay, kecuali kamu ada masa berlebihan, kalau kamu nak jawab kedua-dua boleh juga. So, pemeriksa akan tetap mark kamu, tanda kamu punya jawapan. Okay, so kami akan pilih markah yang tertinggi sahaja. So untunglah kalau kamu buat 2. Kalau kamu ada masalah, kamu buat kedua-dua soalan. Okay, kalau tak, jawab fokus pada 1 soalan sahaja dah okey. Okay, so kita tengok soalan macam ni, dia macam mana, okay. So soalan 27. Siapa boleh baca? Siapa boleh tolong baca? Okay. Daniel boleh baca tak, Daniel? Okay, kita buat sama-sama, okay. Daniel baca. Raja 7 menunjukkan 2 keping banting berbentuk segi 4 tepat yang ingin ditempuh oleh Persatuan Sains dan Matematik. Persempena Minggu Sains dan Matematik. Okay, so kita ada 2 banting. Okay, so kamu lihat kat sini. Dia macam ni. Panjang dia apa, lebar dia, lebar dia apa. Panjang, lebar. Dia berbeza kan? Okay, so sekarang kita tengok apakah soalan pertama yang dia nak tu. Okay, berdasarkan Raja 7. Daniel? Berdasarkan Raja 7, ungkapkan beza luas antara kedua-dua banting L, M02 dalam sebutan X. Okay, so apakah soalan dia sebenarnya? Dia nak kita ungkapkan, nampak tak? Okay, kita nak ungkapkan. Ungkapkan apa? Beza luas antara kedua-dua banting. Okay, so bila kamu nampak saja beza tu maksud apa? Kamu nak cari apa? Cari Kalau nampak antara 2 banting ni. So beza tu kamu nak guna tambah ke, tolak ke, darab ke atau bahagi? Tolak. Tolak. So normally kita tolak tu kita nak cari apa? Ambil nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. Betul tak? Okey, contohnya. Okey, beza umur antara saya dengan kamu. Mungkin umur saya 30. Umur kamu 15. So, cara kita macam mana nak kira? 30 tolak 15. Okey, ambil yang nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. So, ini adalah beza, okay. So kita nak cari luas, okay, beza luas antara kedua-dua banting ini. Tapi kat sini kita tak ada nombor, betul tak? Dia hanya ada ungkapan algebra sahaja. So nanti kita kena cari apa? Kita kena cari luas, okay, kedua-dua banting inilah. So dia nak kita ungkapkan L. Sebenarnya dia macam ni. Ungkapkan L dalam sebutan X. Apakah maksud ayat ini? So sebenarnya dia nak panggil kita buat apa? Ungkapkan L. Maksudnya nanti jawapan kamu mesti ada L, dia mesti sama dengan apa? Mesti sama dengan apa? So kita dah tahu beza luas. Maksudnya kamu nak cari luas yang besar, luas B tolak luas yang kecil macam tu. So macam mana kamu nak cari luas besar dan luas kecil ini? So of course kamu kena cari apa dulu? Kita punya luas banding kita. Okay, luas banting kita. Okay, so sekarang kita ada 2 banting kan? Okay, so kita tak tahu yang mana satu lebih besar, yang mana satu lebih kecil. Okay, tak apa, kita cari dulu luas mereka. Okay, boleh beritahu saya tak? Okay, untuk okay, saya letak kat sini lah. Okay, ini banting pertama, ini banting kedua kan? Okay, siapa boleh bagi tahu saya macam mana kita nak cari luas? Macam mana nak cari luas? Masih ingat tak? Cara kita macam mana nak cari luas?
banting ini berbentuk segi 4 tepat. Kalau kamu buat ujian hari itu, kajian kes hari itu kan, kamu mesti tahu. Okay, macam mana kita nak cari luas? Panjang darat lebar. Bagus Azril. Okay, ingatlah, yang lupa tu tulis luas. Ya. Luas tu sama dengan panjang. Ya, mengapa saya ni hari ni? Okay. Panjang darab lebar. Okay, ya. Okay. So sekarang kita nak cari luas untuk banting pertama dan luas untuk banting kedua. Okey, kalau kamu tak nak tulis 1, 2 tu, kamu boleh tulislah AB juga boleh lah. Okey, banting A, banting B, kita tahu. Okey. Ya. Okey, so sekarang kita cari dulu. Okey, luas untuk luas A ya. So untuk banting yang pertama sekali, banting A ni, okay, dia punya luas tu apa? Dia punya panjang tu apa? Kita tahu, kalau saya nak cari luas, saya kena guna panjang darab lebar. Okay? So, kalau kamu lihat di gambar raja ini, panjang dia adalah 2x tolak 1. Betul tak? Lebar dia adalah x tolak 1. So, kalau saya nak cari luas dia, saya kena ambil lah 2x yang panjang dia tu tolak 1. Inilah panjang kita. Darab dengan apa? Darab dengan lebar. X tolak 1. Ini panjang, ini lebar. Nampak tak? So sekarang, okay. So dah pernah ajar kamu semua kan? Macam mana kita nak cari darab dia? Kita nak buat kembangan. Betul tak? Macam mana? Ada 2 kurungan ni. Macam mana kita nak buat kembangan? Depan ke depan. Betul tak? So kamu dapat 2x darab x, kita dapat 2x kuasa 2. Betul tak? 2x kuasa 2. Lepas tu depan ke belakang. Okey, 2x tolak 1 darab tolak 1, so kita dapat positif negatif 2x. Okey, teruskan. Belakang tu negatif 1 darab dengan x. So kita dapat negatif x. Okey, last kali. Belakang ke belakang. Negatif jadi positif. Okey, 1 darab 1 kita dapat 1 lah. Okey, so sebab kat tengah-tengah sini kita ada sebutan serupa. Okey, negatif atau tolak 2x. Tolak lagi x. Hutang orang 2x dah, hutang 1 lagi. So all together kita hutang 3. So kamu boleh tulis macam ni lah. 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Ini merupakan luas untuk banting A kita ni. Okay? So sekarang kita nak cari luas untuk banting B. Okay, so sama jugalah cara dia. Okay, boleh tak cari dan bagi tahu saya macam mana? Ini luas B ya. Okay. So panjang dia tu apa? Panjang dia macam mana? Apakah panjang kita? Untuk banting B ni. X tolak 3. Ini panjang. 3 tambah 1. Ya, tapi dalam peperiksaan is okay lah. Kamu ambil yang ini, yang ni panjang, ini lebar boleh. Tapi normally kita tahu yang panjang kita tengok sini. Lebar kita tengok sini. Macam tu. Okay. Tapi kamu darab, kamu guna X tolak 3 darab ini atau ini. Dua darab, contohnya macam mana? 2 darab 3, 3 darab 2, jawapan dia sama je. Okay, so it's okay lah. Okay, so kalau saya tanya panjang tu, of course 3x tambah 1. Ayah, tulis baik-baik. Okay. Lebar tu x tolak 3. Macam tu. Okay. So seterusnya kita buat benda yang sama sahajalah. 3x depan ke depan. 3x darab x kita dapat 3x kuasa 2. Okay. 3x darab negatif 3. Depan ke belakang. So positif negatif kita tulis dulu negatif. 3 darab 3 dapat 9x. Lepas tu belakang ke depan. Okay, belakang ke depan. So negatif, positif, kita dapat positif. 1 darab x, kita dapat x lah. Seterusnya, positif, negatif, kita dapat negatif 3.
So akhirnya of course kita dapat 3x kuasa 2. Yang ini kena berhati-hati. Nampak tak? Hutang orang 9. Okey, ingat kalau kamu nampak tolak ke negatif ke, kita kena guna konsep hutang. So sekarang negatif 9 maksudnya kamu hutang orang 9x. Kan? So kamu nak bayar balik 1. So masih hutang orang 8 lagi. Kita buat macam tu mesti betul lah. So sekarang nampak tak? Kita dah dapat cari apa? Luas kedua-dua banting ini. Banting A, luas dia adalah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Untuk banting B tu, okay, dia punya luas adalah 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 3. So tapi belum habis lagi. Sebab mengapa? Sebab soalan kita ni, dia nak cari apa? Beza luas. Maksudnya kita kena tahu, okey, banting yang mana satu lebih besar kat sini. So kita kena ambil nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Boleh pilih tak yang mana satu lebih besar? Saya nak ambil A tolak B ke atau ambil B tolak A? Kalau kamu lihat kat sini, yang ini 2x kuasa 2, yang ini 3x kuasa 2. Kamu rasa yang mana satu lebih sesuai untuk jadi nilai yang besar? B tolak A. B. Ya, bagus. Okey, B tolak A. So sekarang kehendak soalan kita dia nak cari luas, betul tak? Okey, ungkapkan beza luas. Okey. Ini. Maksudnya L ini merupakan luas kita lah. Luas dalam sebutan X. So beza luas kan? Okey, so kita letaklah L. Okey, sama dengan apa? Okey, luas bagi banting B tolak luas bagi banting A. Macam tu. So, bila kita tuliskan, okey, saya salin balik saja. 3x, B tolak A kan? Kamu semua dah tahu. Sebab yang ini nampak lebih besar. 3x kuasa 2. Kalau saya ambil yang ini tolak ini, nanti x kuasa 2 kamu mesti ada negatif. Okey, so kena berhati-hati. Okey. So, tolak B tolak dengan A kan? Okey, so sekarang saya tulis dulu Lepas tu saya nak tanya. Okey, saya tulis macam tu lah. Okey. Sekarang saya nak tanya, betul tak saya tulis macam tu? Atau ada tempat yang kena ubah suai? Ada tak? Sebab soalan kita, dia cakap macam mana? Kita nak cari beza luas. So saya ambil B tolak A. So B ni, saya dapat yang inilah. Ini B saya lah kan. So lepas tu tolak A. So saya tolak mana? Yang inilah jawapan A saya kan. Betul tak kalau saya tulis macam ni? B tolak A. Betul tak? Afendi? Saya nak dengar komen kamu semua. Kena ada kurungan ni. Ya, bagus. Okey, bagus Azril. Saya nak dengar ni. Kalau kamu betul-betul tahu maksudnya kamu betul-betul ada ikut kelas. Saya selalu cakap kalau kamu nak tolak, okey, bila kita nak tolak sesuatu, sekarang kita nak ambil B tolak A kan? So kamu tak boleh just tolak macam tu sebab kita nak tolak ke semua secara keseluruhan. So kalau kamu letak macam tu saja, kamu hanya tolak 2x kuasa 2 sahaja. Yang belakang tolak 3x tambah 1 tu kamu tak tolak, macam remain the same. Okay? Kalau macam tu salah. Mesti ada kurungan. Kena berhati-hati. Kalau tambah satu kurungan bagi dia tu, dia dah berbeza semua benda. Sebab mengapa? Sekarang kamu nak tolak bukan tolak yang depan saja, yang tengah, yang belakang juga kena tolak. So jawapan kamu akan berbeza. Okay, so sekarang kita teruskan. So yang tak ada kaitan tu kita salin balik. Okay, 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 3. So sekarang tolak yang luas untuk A kita kan. So tolak 2. Okay, negatif, positif kita dapat negatif. 2x kuasa 2. Yang ini negatif, negatif kita dapat positif. 3x. Nampak tak? Dia akan berubah. Negatif, positif kita jadi negatif. Dapat 1. So maksud di sini, okay, apabila kita buat tu, kamu bukan tolak di depan sahaja. Kamu kena tolak negatif 3x, kena tolak dengan tambah 1 juga. Barulah kita boleh dapat jawapan ini. So kena berhati-hati ya. Okay.
Okay, so sekarang kita teruskan. Okay, kalau dah siap kan, kita boleh teruskan dah. Okay, dah habis belum? Belum, betul ke tak? Sebab mengapa? Kita masih ada apa? Sebutan serupa lagi. Okay, so next step kalau kamu nak buat, kamu boleh buat apa? Grouping dulu. Buat grouping dahulu. Kalau tak kan, boleh juga kita terus buat. Okay, contohnya, kamu tengok macam mana buat. Okay, contohnya kat sini. Saya nak cari yang ada X kuasa 2 punya dulu. Okay, yang 3X kuasa 2 ini. So, ada X kuasa 2 lagi tak? Kat sini. 2X kuasa 2, betul tak? Tapi jangan lupa kat sini kan, kita ada tolak lagi di depan dia. So, maksudnya yang X kuasa 2 kita ni, kita kena ambil 3 tolak 2. So, kita dapat 1. 1 apa? 1X kuasa 2. So, 1 tak perlu tulis lah. Kita buat cara macam tu. Okay? So, kalau tak, kamu tak boleh tengok di sini, observe macam ni saja. Kamu kena buat grouping seperti apa yang saya ajar dalam kelas dulu. Okay? Kalau boleh cepat, kamu boleh buat cepat saja. Lepas tu, kita nak observe apa? Kita observe yang X pula. X kuasa 2 dah habis, kita observe yang X. Okay, kalau observe X ni, jangan lupa 8X ni depan ada tolak. Ada X lagi tak? Sini ada. Tambah 3X. So, maksudnya kalau kamu hutang orang 3X, sekarang kamu ada 3X, kamu bayar balik, kita masih hutang orang 5X lagi. Kamu boleh tekan kalkulator lah, tolak 8 tambah 3, so kamu dapat negatif 5. Tapi jangan lupa, negatif 5 ini ada X. Okay, di tepi dia. Okay, seterusnya, kita baki apa? Negatif 3 dengan negatif 1, betul tak? So, macam mana kita nak dapat? Negatif 3 masuk hutang 3, hutang 1, so hutang 4. So, kita buat konsep macam ni. Kamu boleh dapat jawapan. So, inilah jawapan kita. Nah, nampak tak? Ungkapkan L dalam sebutan X. Kamu ungkaplah. Bila kita cakap ungkapkan L, maksudnya kamu nak cari L tu sama dengan apa? L tu maksud beza luas antara dua banting. So, kita dah tahu. Kita ambil B tolak A. So, jawapan kita dapat yang inilah. L sama dengan X kuasa 2 tolak 5X tolak 4. So, inilah jawapan kita. Okay? So, bila kita buat soalan macam ni, kamu kena berhati-hati. Dia tak semestinya soalan dia tak semestinya kamu ambil yang depan tolak yang belakang. Kita kena ambil yang besar tolak yang kecil sahaja. So, sometimes macam soalan ini sangat bagus. Okay? Sebab untuk banting yang B ni, dia sebenarnya lebih besar. Okay? Dia lebih besar. Sebab kita dapat 3X kuasa 2 kat sini kan. So, kita ambil yang B tolak A lah. So, kita dapat jawapan yang ini. Okay. So, seterusnya kita tengok soalan B. Semua okey ya? Semua faham apa yang saya cerita kat sini? 4 markah tau kamu tengok kat sini. 4 markah. So, nanti 4 markah lagi. Okay. So, boleh teruskan semua? Dennis okey tak Dennis? Daniel okey ya Daniel? Boleh. Okay, bagus. Okay, kita teruskan. Okay, Kimi okey tak Kimi? Kimi ada? Okey sir. Okay. Kimi baca soalan B, boleh tak? Boleh. Hmm. Diberi beza luas antara banting tersebut ialah 10 meter per 2. Hitung nilai X. Okay, so apa maklumat yang kamu dapat kat sini? Apa maklumat yang kamu boleh dapat? Beza luas antara banting ialah tu maksud apa? Kalau dalam bahasa matematik kamu kena tulis apa? Beza luas antara banting. Tadi kamu dah cari dah kan? X yang ini. X kuasa 2 tolak 5X tolak 4 tu beza antara dari jawapan A kita tu. Inilah beza sebab tadi kita memang nak cari beza luas antara banting. Kan? Kamu ambil yang B tolak A kan? So, kamu dapat yang ini X kuasa 2 tolak 5X tolak 4. So, dia beritahu kita, ialah 10. Maksud apa ni? Ialah. Kamu nak tulis apa? Kimi? Dalam matematik ialah tu, kita tulis dalam simbol apa? Kimi? Ya. Ialah tu kita tulis apa? Simbol apa?
ialah 10. Simbo? Sama dengan Sama dengan apa? 10. Kamu nampak tak? Ha. Senang saja. Sebenarnya dia tulis dalam bahasa Melayu. Kamu just tukar jadi bahasa matematik. So dari sini kamu dah tahu, oh, beza luas antara banting kita iaitu X kuasa 2 tolak 5X. Lepas tu tolak 4. So kita dapat, oh, sama dengan apa? Sama dengan 10. Okay, so sekarang kehendak soalan dia apa? Dia nak kita cari, hitungkan nilai X kita ni. Kamu tengok kat sini. Tadi persamaan yang kamu bentuk tu merupakan persamaan kuadratik. Okey, masih ingat tak saya cakap? Tak kira soalan tu bagi kita macam mana pun, first step kalau saya nak solve problem saya, kalau saya nak cari punca atau nak cari nilai X saya, first step yang kita nak buat tu, tak kira kamu guna kalkulator ke, kamu guna cara pemfaktoran ke, kita kena buat satu step dulu. Apakah step itu? Siapa boleh cuba? Kita dah dapat benda macam ni kan? X kuasa 2 tolak 5X tolak 4 sama dengan 10. Sebenarnya kamu nak guna kalkulator nak cari X boleh juga kan? Saya pernah ajar kamu semua macam mana guna kalkulator untuk cari nilai X. Betul tak? Okay? Sekarang saya nak tanya. Sebelum kamu tekan kalkulator, apa yang kamu kena buat tu? Siapa boleh jawab? Daniel? Tekan mode. Terus tekan ke? Sebelum tekan, kamu kena buat satu step lagi. Kamu nampak tak? Sama dengan 10. Ini dalam bentuk am tak? Masih ingat bentuk am tak? So maksudnya, walaupun dia bagi kita, ini memang persamaan kuadratik, tak salah. Tapi bila kita nak selesaikan persamaan ini, first step yang kita kena buat tu, kita kena susun ikut susunan bentuk am dahulu. Ingat, kena susun ikut bentuk am. Okay? Kalau tak, nanti jawapan kamu tekan kalkulator pun akan salah. Okay? So macam mana tu bentuk am kita tu macam mana? 10 itu kita kena, sebab kita mesti sama. Kalau dalam bentuk am kita tu kan, masih ingat tak? Dia mesti sama dengan kosong. Kalau kamu masih ingat bentuk am tu apalah, kita tahu AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dia mesti sama dengan kosong. Kamu kena buat ikut bentuk macam ni. Nampak tak? Kat sini tu sama dengan 10, maksudnya ini tak boleh diterima. So 10 ini kita kena pindah ke sebelah kiri. So kamu akan dapat macam ni lah. X kuasa 2 tolak 5X tolak 4. Sekarang ni 10 saya pindah jadi tolak 10 pula sama dengan kosong. Kita mesti jadikan dia sama dengan kosong. So kita teruskan. Tolak 4 tolak 10 kita hutang 14. So kamu akan dapat yang ini. X kuasa 2 tolak 5X tolak 14 sama dengan kosong. Ini merupakan apa? Ini merupakan bentuk am kita. Dengan persamaan ini, barulah kita boleh teruskan sama ada kamu nak buat cara pemfaktoran atau kamu nak buat kita punya dengan menggunakan kalkulator. Okay? So sekarang saya tulis dulu X kuasa 2. Okay, saya buat step dia dah. X kuasa 2 tolak 5X tolak 14 sama dengan kosong. Kalau kamu dengan bentuk am macam ni, kamu dah tahu dah A kita sama dengan 1, B mesti muncul di depan X iaitu negatif 5, C itu jadi negatif 14. Kalau tadi kamu terus tekan, kamu akan dapat C itu negatif 4 tu salah lah. Okay, dia bukan dalam bentuk am. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan kalkulator. Saya rasa ajar kamu semua kan, saya guna kalkulator dulu. Sebenarnya kalkulator ini kita boleh cek jawapan sahaja. Okay, kita gunakan untuk cek jawapan saja. Tapi saya rasa kalau untuk kamu tak mahir cara pemfaktoran kan, kamu just guna kalkulator untuk tolong kamu lah. Okay, kita buat jawapan dulu. Nanti baru tulis apa? Tulis dia punya jaran kira. Okay, so tekan macam mana? Mod 3 kali
dapat EQN ni, kita tekan satu, lepas tu ke kanan, tekan 2. So dia akan tanya kamu A tu apa. So kat sini A mesti muncul di depan X kuasa 2. So depan X kuasa 2 tak ada nombor, maksud 1 lah. B mesti muncul di depan X. So kat sini ada negatif 5. So tekan negatif 5. Okay. So C mesti pemala kita kat belakang. Dia mesti tak ada X punya. Okay. So negatif 14. Tekan negatif 14. So kamu just tekan macam ni. Tekan sama dengan, kita dah dapat jawapan. So X kita sama dengan apa? 7. Nampak tak? 7 dengan apa jawapan kita? 7 dengan negatif 2. Okay. So kedua-dua ini merupakan jawapan kita. Okay. So bila kamu nak tulis kat bawah dulu. Okay. X sama dengan, terlalu tak. Okay. Tunggu So tadi jawapan kita dapat X sama dengan apa? Negatif 2. Satu lagi jawapan kita adalah X sama dengan 7. Kan? Okay, sebenarnya kalau kamu tekan kalkulator, kamu dah dapat jawapan. Kat sini 2 markah tau. X kita, X pertama. Kalau kamu dapat negatif 2, dapat 1 markah. X tu 1 markah. Okay, macam mana kita nak dapat markah yang penuh? Mesti ada apa? Kamu mesti ada jaran kira. So macam mana kita nak buat? Kamu patah balik sahaja. So biarkan persamaan kat bawah sini, kedua-dua persamaan ini sama dengan kosong. So X sama dengan negatif 2. Negatif 2 ni saya pindah ke sebelah kiri. Saya akan dapat X tambah 2 sama dengan kosong. Di bahagian ini, X, okay, tambah 7 saya pindah jadi tolak 7 sama dengan kosong. Kamu akan dapat macam ni lah. Kan? So belum habis lagi. So ingatlah, kita nak make sure kan, sebab kita nak ambil yang ini, kita tahu ini sama dengan kosong dan ini sama dengan kosong. So sebenarnya bila kita buat pemfaktoran, faktor dia adalah X tambah 2 X tolak 7. Mereka adalah sama dengan kosong. Ini adalah pemfaktoran kita. Okay? So guna kalkulator, sebenarnya kamu boleh buat jaran kira juga. Okay, kamu boleh buat dengan cara ini. Tapi untuk pelajar yang cepat, okay, sebenarnya dia boleh buat sajalah. Masih ingat tak? Kaedah pemfaktoran, kamu buat satu pangkal kat sini. Lepas tu tengah-tengah tu negatif 5X kan? Kamu boleh cuba macam ni. X kuasa 2. Apa nombor apa boleh dapat X kuasa 2? So kita tahu X darab X. So kat sini 14. Macam mana kita boleh dapat 14? 7 darab 2. Betul tak? So sekarang kita darab silang. X darab 7 kita dapat 7X. X darab 2 kita dapat 2X. So 7X dengan 2X macam mana nak dapat negatif 5? Of course bila kamu ambil 7 tolak 2 kita dapat 5. Tapi yang tu positif. So kalau kita nak dapat negatif, kita ambil nilai yang kecil tolak nilai yang besar. 2 tolak 7. Baru kamu boleh dapat negatif 5X. Kalau sini saya letak tolak, sini saya kena letak tolak juga. So inilah jawapan kita. Nampak tak? So kamu just ambil saja. Oh, X tolak 7. Nampak tak kat sini? Dan satu lagi, X tambah 2. Inilah cara pemfaktoran. Sebenarnya kita kena guna step ini. Step ini baru betul. Okay, tapi dalam peperiksaan, dia tak tahu pun kamu guna cara apa kan? Gunalah kalkulator kalau kamu tak mahir dalam cara atau kaedah pemfaktoran tu. Okay, kalau kaedah ini kamu tak okay, it's okay. Kamu just tekan kalkulator, at least dapat cari nilai X tu. Inilah jawapan kita. Kan? Okay, dah dapat, kamu kena buat step dia. Okay, baru kamu boleh score. Okay tak semua? Okay, sir. Okay, so kalau okay, kita teruskan. Okay, so sekarang kita tengok. So, soalan dia datanglah. Seterusnya, hitung perimeter banting yang lebih kecil. Okay. So, dia nak cari apa? Perimeter. Apa maksud perimeter? So, dua benda yang kamu mesti ingat. Luas adalah panjang darab lebar. Kalau saya cakap perimeter tu maksud apa? Selalu ulang dan ulang. Perimeter tu maksud apa?
Ukur lilit. Jangan lupa yang ini tak boleh lupa. Yang ni penting tau. Okey, ukur lilit kita. So kita nak tengok yang mana satu lebih lebih kecil. Okey. So sama ada yang A lebih kecil atau B lebih kecil. Okey, kalau untuk lebih safe kan, kamu kena gantikan masuk ke dalam. Okey, of course kita tahu yang negatif 2 ini kalau kamu ganti masuk memang tak boleh lah. Okey, tak boleh. So kita ganti yang 7 ini masuk. Okey, kamu cek tengok. 7 darab 2 kamu dapat 14. 14 tolak 1 kita dapat 13. Okey, 7 tolak 1 kamu dapat 6. Okey, so panjang ini adalah 13, lebar 6. Yang panjang ni 7 kita ganti masuk. So 7 darab 3 21. Yang ini 22 tau panjangnya. So 7 tolak 3 kita dapat 4. So bila kamu darab, kamu tahu ini lebih besar. B punya lebih besar. Ini lebih kecil. Kan? Okay, so dari sini kita dah tahu dah. Okay, so kita nak cari perimeter. Okay, so saya pilih banting yang kecil. Okay, so salin dulu. Supaya kamu semua lebih faham. Banting yang kecil ni macam ni. Dua X tolak 1, yang ini 2X tolak 1. Yang ini X tolak 1. Okay. So, apa yang kita dapat tu, kita hanya dapat kita punya dalam bentuk algebra sahaja, betul tak? So, sekarang tadi di soalan B kita tu, kita dah cari nilai apa? Kita dah tahu X tu sama dengan negatif 2 atau X tu sama dengan 7. Okey, kedua-dua nilai ini. So, apabila kalau kamu pilih, okey, kalaulah X sama dengan negatif 2, okey, dia tak jadi. Sebab mengapa? Kamu ganti masuk tengok. Negatif 2 tolak 1. So, jawapan kamu di sini mesti akan dapat negatif 3. Tak mungkin kita punya panjang tu dapat nilai negatif. Betul tak? Tak mungkin. Okey, so kalau tak mungkin, negatif 2 ni dia dimansuhkan. Okey, atau dibatalkan. Kita tak boleh guna X tu, tak boleh guna negatif 2. Sebab bila kamu guna negatif 2 tu, dia kamu ganti balik, kamu akan dapat jawapan yang ada negatif. So yang ini kita kena batal lah. Okay, so kita just guna X tu sama dengan 7. Okay, so kita cari panjang dulu. Macam mana kita nak cari panjang? So sebab kita dah tahu X sama dengan 7, kita ganti masuk. 2 darab 7 kan, tolak 1. So 2 darab 7 kita dapat 14. 14 tolak 1 kita dapat 13. So kita tahu panjang ini adalah 13. Kalau sini 13, sisi yang bertentangan tu juga merupakan 13. Sebab ini adalah ciri-ciri segi 4 tepat. Okay, so kat sini X tolak 1. So kita tadi dah tahu X tu sama dengan 7. Kamu tolak 1. Oh, saya dapat yang ini sama dengan 6. So kalau sini sama dengan 6, sisi yang bertentangan tu adalah sama dengan 6. Okay, so maklumat semua tu kita dah ada. Ini 13 macam tulis B tu. Okay, so kita dah ada nilai dia. Okay, sekarang soalan nak cari apa? Soalan kita tu dia nak cari perimeter. Kan? Okay, so perimeter tu maksud apa? Ukur lilit. Okay, so macam mana kita nak cari ukur lilit dia? Atau kita boleh tahu hasil tambah untuk semua sisi di luar objek tersebut yang merupakan perimeter kita. So maksudnya kita kena ambil nilai apa? Yang soalan ni di kajian case juga pernah belajar kan? So kita ambil nilai di sini, tambah nilai di sini, tambah lagi nilai sini dan tambah nilai sini. Dan kita tak perlu guna lagi kita punya ungkapan. Sebab mengapa? Kita dah tahu nilai X tu berapa. So kita ganti masuk. So sekarang kita dapat, oh di sini 13. Campur dengan apa? Di sini tu 6 tambah 6. Campur lagi ukur lilit kan? Di sini 13 juga. Tambah lagi 6. Dengan cara ini kita lah boleh cari perimeter.
Okay, so apa jawapan kita? Kira tengok. Semua kira dapat jawapan apa? Boleh tulis di chat box kalau kamu dapat jawapan. Jawapan tu apa? Ada kalkulator tak? Jangan just tunggu jawapan saja, kena buat sendiri ya. Setunggu. 38. Okey, betul. 38 apa? Yang ini kita tengok balik tadi dia guna apa? Dia guna meter kan? So jawapan kita 38 meter. Inilah jawapan kita. Okey. So perimeter untuk banding yang kecil itu adalah 38 meter. Okey ya? Semua okey? Itu jawapanlah. Nah, 2 markah tau. So ini 1 markah, ini 1 markah macam tu. Sir, Okey. Yes. contoh macam kalau kita lupa letak M tu salah. Tak salah. Kalau kamu tak tulis unit tu is okay jugalah. Tapi of course lebih tepat kita tulis unit. Kita tulis unit. Kena berhati-hatilah. Tapi bila dalam peperiksaan kamu tak sure, macam contoh tadi, soalan tu cari luaskan. Nampak tak? Unit yang diberi tu adalah M kuasa 2. L M kuasa 2. Tapi bila kita tulis persamaan, kita tak tulis M kuasa 2 lah. Okay? Tapi kita tahu yang tu unit dia. Okay? Perimeter, of course kita tahu perimeter adalah dalam unit meter. So 38 meter lah. Kalau kamu tak tulis okey tak? Dalam peperiksaan kalau kamu tak sure, lebih baik kamu tak nak tulis. Of course kalau kamu tulis, jawapan kamu lebih tepat. Tapi okey, kamu tulis salah tu dapat markah kosong. Contohnya macam kat sini, perimeter. Kamu dapat jawapan 38. Kalau kamu tak tulis meter, boleh dapat markah penuh juga. Tapi ada setengah pelajar, dia tak berapa sure. Dia pergi tulis M kuasa 2. 38 M kuasa 2. Terus jawapan tu salah. So, bila kamu tak sure, better kamu tak tulis unit. Okay? Tapi of course, saya rasa sebab yang ini latihan, normally, nak kamu semua tu memang alert dengan unit ini. Sebab unit ini penting. Walaupun dalam peperiksaan kamu tak tulis tu, kamu boleh dapat markah penuh juga. Tapi janganlah, kita kena peka dengan unit-unit ini. Okay? Okay ya? Okay. Kalau okay, kita teruskan. Okay, kalau dalam peperiksaan, kamu jawab satu soalan je, okay, dah siap. Kalau kamu rasa lah, okay, contohnya kalau kamu jawab soalan 26 ni, kamu rasa, saya boleh score dah. Rasanya markah mesti boleh dah. Kamu tak buat soalan 27, okay juga. Sebab bahagian C tu hanya pilih satu soalan saja untuk jawab. Okay? Tapi kamu rasa soalan 26 tu kamu rasa macam tak sure ni. Tak tahu betul ada salah. Kamu takut juga kan nanti cuai ke, kira silap ke, mungkin kamu dapat markah kosong. So kalau ada masa lagi, kamu teruskan untuk soalan ke-27. Saya rasa soalan 27 tu tak susah. Sebab seperti apa yang selalu Sir ajar kamu semua tahu. Okey, boleh tak saya panggil 2 orang pelajar? Atau, okey, tak apalah, seorang pelajar dululah. Siapa nak baca? Selalu Sir panggil baca tu, Sir nak kamu semua belajar tau. Okey, so Raja 8 menunjukkan perbualan antara Hafsah dan Noni. Okey. So first, Hafsah tu cakap apa? Dennis ada tak? Dennis Rosli. Dennis. Ui. Ya. Baca. Raja 8 menunjukkan perbualan antara Hafsah dan Noni. Hafsah, saya membayar Rm29 untuk 3 botol air dan 4 bungkus nasi goreng. Noni, saya membayar Rm16 untuk 2 botol air dan 2 bungkus nasi goreng. Okey. Berdasarkan Raja 8. Baca. Berdasarkan Raja 8, bentukkan 2 persamaan linear. Okey. Kamu nak buat persamaan linear. Seperti apa yang saya cakap tu, persamaan linear tu maksudnya apa? Kamu kena tukar jadi bahasa matematik. So, kamu kena faham lah. Okey, Dennis. Okey.
apa yang kamu baca tadi kan, boleh tak yang Hafsah ni, apa maklumat yang kamu dapat di sini? Dia cakap dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang nak kamu tukar jadi bahasa matematik. Danish cuba. Bila dia cakap, saya membayar RM29 untuk apa? 3 botol air dan 4 bungkus nasi goreng. So dari sini maklumat apa yang kamu boleh dapat? Saya membayar. Jadi betul tu. Saya membayar apa? Saya membayar jadi tambah lah tu, bukan dah. Apa tambah? Tu, saya membayar untuk 3 botol air dan 4 bungkus. Mana tukar bahasa matematik tu? Saya membayar ke apa? Okey, membayar tu maksud apa? Membayar tu dia kena bayar jumlah ringgit dia 29 lah. So macam mana dia kamu nak dapat 29 ni? Kamu beli apa dulu? 3 botol air. Dan 4 bungkus nasi goreng. dan tu tambah tolak atau darab atau bahagi? Darat out. Ui, dano. Tambah. Tambah. Weh, tak boleh macam ni darab. Okey, yang ni tambah. Kalau kamu beli, okey, contohnya lah, kalau kat sini dia benda yang berbeza saja kan, air dengan nasi goreng kan. Kalau saya cakap mangga kamu beli 2 mangga, lepas tu kamu beli lagi 3 mangga. Sepatutnya kamu kena tambah atau darab. Tambah kan? 2 mangga tambah 3 mangga. Sebab dan tu kena tambah. Okey? So sekarang kita tak tahu harga untuk air tu berapa, betul tak? Kamu pun tak tahu nasi goreng tu harga berapa, betul tak? Betul. So kalau benda yang kamu tak tahu, kamu kena buat apa? Ni lah. Darat. Wih, darab apa dulu? Tunggu. Benda yang tak tahu. Okey, harga air tu berapa? Kamu tahu tak? Tak tahu. Tak tahu tu kita kena tulis apa? Benda yang tak tahu, unknown. Saya tulis apa? Oi. Tak payah tulis tu tak boleh kira lah. Normally benda yang tak tahu kita guna apa dalam matematik? Bagi. Boleh guna banyak. Bukanlah. Kamu boleh guna alfabet untuk ganti. Saya dengar jawapan X. Betul tak? Kalau kamu nak senang untuk bezakan air, sebab kalau kamu tak guna alfabet ni untuk bezakan air dengan nasi, nanti bila kamu dapat jawapan tu, kamu tak tahu tu jawapan tu nak cari air atau nak cari nasi goreng. Kamu akan mix up. So kamu kena jelaskan dulu air tu apa. Kamu boleh letaklah harga air tu, kamu tak tahu berapa, is okay. Kita letak unknown. Kamu nak letak X ke, nak letak A ke, nak letak B ke, boleh juga. Kalau untuk kan, saya akan tengok macam ni. Dia guna air, so saya letak A lah. Sebab mengapa? Sebab A, saya nampak dah nanti saya cari A tu maksud air. Okay? So, harga untuk apa? Nasi kan? Nasi goreng. So, kamu guna apa untuk harga, kamu tahu tak? Nasi goreng. Tak tahu. Tahu dah tak tahu? Tak tahu. So, tak tahu kamu nak buat apa? Letak G lah kita nak. Letak G ke, letak nasi tu, letak X ke Y boleh juga. Asalkan nak bezakan air dengan nasi goreng saja. Tapi untuk saya letak N. Nanti saya tengok saja, letak G goreng pun boleh. Sebab nanti kamu kira-kira kan, kamu cari N tu maksud nasi goreng. Cari A tu maksud harga air. Okay, so dari sini kamu dah tahu dah kan? Okay, Hafsah tu, okay, apa yang kamu boleh dapat di ayat yang dia cakap tu? 3 botol air tambah 4 bungkus nasi lemak adalah RM29. Betul tak? Ayat dia tukar sikit saja. Dia cakap saya membayar. So kamu rasa membayar tu dalam bahasa matematik tu apa? Sebenarnya dia nak beritahu kamu saja. Dia beri benda ini dan benda ini. Okay, benda air. Okay, maksudnya yang benda yang first kali dia beli tu air dan dia beli nasi lemak. All together dia kena pay RM29. So maksudnya kamu kena carilah. Okay. 3 air tu apa?
Kamu nak tulis apa? Kalau 3 air. 3. 1 air tu harga air tu A. So 3 air tu maksud apa? Hello? 3 botol Darab air tu apa? Darab lah. Darab tu apa? 3 air tu apa? A lah. A. 4 bungkus nasi 4N. 4N. Macam tu lah. Of course kamu kena tulis dulu make sure bagi orang tahu apakah nilai yang kamu cakap di sini tu. Harga air tu A. So kita tahu 3 botol air tu 3A lah. 1 bungkus nasi goreng tu harga dia N. So 4 bungkus tu 4N lah. So dari ayat yang pertama, maklumat yang kita dapat tu kita tahu kalau saya beri 3 botol air campur dengan 4 nasi goreng, harga yang dibayar adalah RM29. Inilah merupakan bahasa matematik. Nah, persamaan pertama yang kita buat tu kita dah dapat jawapan. Nampak tak? Tadi ayat tu panjang-panjang, perkataan tu alfabet tu banyak. Tapi dari sini kamu nampak saja persamaan linear ni kamu dah faham. 3A tu 3, okey, 3 apa? 3 botol air campur dengan 4 nasi goreng sama dengan RM29. Faham tak? Okey, sekarang. Okey, Noni tu, dari Noni, apa yang dikatakan oleh Noni tu, kamu boleh dapat maklumat apa? Siapa boleh bagi terus jawapan kita? Apa yang dia beli tu? Cepat-cepat. Apa yang dia dapat tu? Maklumat yang diberi dia. 2B dengan bawah tu 2N. Mana ada B? 2X lah, tak tahu harga dia. Yang tadi kamu dah tulis A dah kan? So 2 apa? 2 A lah, air lah. Campur dengan apa? Dan apa? 2 bungkus nasi goreng. Nasi goreng N lah. Sama dengan apa? Sama dengan 16. Habis dah 2 markah kat sini. Senang tak kalau soalan dia keluar macam ni? Senang Inilah gila. jawapan kita. Tapi yang pentingnya kamu kena faham dulu kalau di soalan apa yang dikatakan oleh Hafsah tu, kamu letakkan air sebagai A tu, janganlah kamu letak di belakang tu jadi X. Nanti kamu susah. Ada A, ada X tu. Sebenarnya sama air kan. Normally bagi kan. Okey, ada setengah pelajar dia tak kira apalah, dia guna X dengan Y sahaja. Boleh. X dengan Y, X dengan Y macam ni. 2. Okey, kalau ada setengah pelajar dia dapat 3X tambah 4Y. Boleh juga sama dengan 29. Tapi yang penting tu kamu kena beritahu orang dulu. Harga untuk air tu apa? Okey, kalau kamu dah cakap awal-awal harga air adalah A, nanti jangan pula kamu guna X. Kalau kat sini kamu beritahu orang guna X dah, kamu janganlah nanti kamu guna A. Dia mesti sama. Okay, so air kat sini kamu guna A, di sini kamu guna A juga. Jangan guna botol B ya. Saya guna A dengan AN sebenarnya senang untuk nanti kalau dia nak cari, dia nak tanya kamu. Dari maklumat yang diberi tu, dia nak cari 1 bungkus nasi goreng. At least kamu tahu. Nanti saya cari N saja, saya dah tahu 1 bungkus dengan nasi goreng tu apa. A tu kita nak cari air. N tu nak cari nasi goreng. Itulah. Okay. So dari sini kamu tengok dalam bahasa Melayu panjang kan. Dia guna ayat tu. Setiap perkataan tu panjang. Baru kita faham maksud dia kan. Tapi dalam matematik kamu tukar, kamu tengok macam tu saja, kamu dah boleh faham. 2 bungkus air campur dengan 2 botol air campur dengan 2 bungkus nasi goreng sama dengan RM16. So inilah maklumat yang kita dapat dalam matematik. Okay, so sekarang soalan dia nak tanya dah. Berapakah harga sebotol air dan sebungkus nasi goreng? So dia nak kita cari apa kat sini? Kehendak soalan dia. Harga sebotol air dan harga sebungkus nasi goreng. So maksudnya kat sini dia nak kita cari dari maklumat yang diberi itu, kita nak cari apa? Nak cari
botol air kan. Okey, harga sebotol air. Maksudnya A kita ni sama dengan apa? Okey, dan ini sebungkus nasi goreng. Nasi tu sama dengan berapa? Maksudnya dari maklumat yang diberi tadi itu, kita nak cari nilai A dan cari nilai N sahaja. So masih ingat tak kita kena guna cara apa untuk selesaikan kedua-dua persamaan ini? Kita dah dapat dua maklumat kan? Persamaan pertama, okey, apa yang kita dapat tu 3A campur dengan 4N sama dengan 29. Ini merupakan persamaan pertama kita. Betul tak? Persamaan yang kedua yang kita dapat tu 2A campur dengan 2N, kita dapat sama dengan 16. So sekarang kita nak cari nilai N dan nak cari nilai A. Okay, depends on kita. Okay, of course kita tahu kat sini dia ada dua pemboleh ubah. Kalau saya tak tahu nilai A, of course saya tak boleh cari nilai N. Kalau saya tak tahu nilai N, saya tak boleh cari nilai A. So cara yang senang tu kita kena buat apa? Kita nak hapuskan salah satu dulu. Kita boleh buat proses penghapusan. Okay, kalau kamu masih ingat cara yang saya ajar kamu semua. Okay, first of all, kamu boleh pilih lah. Kamu nak hapuskan A dulu atau nak hapuskan N. Kalau kamu hapuskan A, nanti kamu boleh cari nilai N. Kalau kamu nak pilih hapuskan nilai N ini, nanti kamu boleh cari nilai A. Okay, so based on, depends on kamu nak buat apa. Okay, so normally kita nak hapus, first step kita kena buat apa? Okay, kamu kena check dulu. Persamaan dan persamaan kedua kita, dia mesti ikut susunan macam ni. A dengan A, N dengan N, sama dengan, nombor dengan nombor. Kita kena ikut susun macam ni. So, bila kita nak hapuskan, okay, contohnya kat sini. Kalau saya nak tengok yang ini. Saya nak hapuskan N kita ni. Saya nak hapuskan ini ya, N. Okay, so first step, apa yang kita nak buat tu, kita kena samakan dia. Okay, kat atas tu 4, kat bawah tu 2. So, kita kena buat apa? Step pertama, samakan. Sebab saya nak hapuskan dia kan. Saya kena samakan dia dulu. Okay. Yang lupa tu saya tuliskan step dia, samakan. Okay, samakan nilai N kita ni. Kat atas tadi tu 4, kat bawah tu 2. Saya nak tanya, macam mana kamu nak samakan dia? 4 tu tak perlu ubah apa-apa dah, betul tak? 2 ni macam mana nak samakan dengan 4? Apa yang kamu kena buat? Darab dengan? 2, betul. Masih ingat tak? Saya pernah ajar macam ni. 2N darab dengan 2. Kamu dah boleh samakan dengan 4N ni lah. Kalau kedua-dua benda ini sama, barulah kita boleh hapuskan dia. Kalau dia tak berbeza tu, nanti kamu tambah tolak pun dia mesti ada baki. Betul tak? Tapi bila nilai dia sama, kita samakan nilai dia, nanti kamu tolak atau kamu tambahkan dia, dia akan jadi kosong. N tu automatik dia akan dihapuskan. Okay? So of course, kalau kamu tahu yang sini, kalau kamu darab 2, di sini kena darab 2 juga. Maksudnya, kita punya satu persamaan, kita kena darab dengan 2. Okay, so apa yang kita boleh dapat, kita salin balik. Okay, persamaan yang pertama, dia tak ada ubah apa-apa dah. 3A campur dengan 4N, kita salin balik saja. Buat macam ni. Okay, ini persamaan pertama. Okay, so seterusnya, persamaan yang ketiga kan. Okay, sebab kita dari sini, 2A darab 2, kita dapat 4A. Campur dengan apa? 2 darab 2, kita dapat 4N. Sama dengan 16 darab 2, kita dapat 32. Kita dapat ini. Kan? Okay, so sekarang. Nampak tak? Kita dah samakan dia. Betul? Kamu dah samakan dia. Okay, so sekarang kamu nak tanya kamu di atas tu 4N, di bawah tu 4N. Macam mana kamu nak hapuskan N ini? Kamu nak tambah atau tolak? Nak tambah atau tolak? Kalau tambah, dia jadi 8N. So, kita kena guna? Tolak, betul. So, maksudnya kita tahu, saya kena tolakkan dia. Barulah saya boleh hapuskan N ini. 4N tolak 4N, kita dapat
kosong. Betul tak? Kita dah berjaya hapuskan dia. So saya tahu kalau saya nak ambil yang atas tolak yang bawah. So maksudnya nanti saya kena juga atas tolak bawah. So maksudnya kita kena ambil persamaan yang pertama tu kita tolak dengan persamaan yang ketiga. So sekarang kita tengok di sini ambil yang atas sekali 3A kita tolak dengan 4A. Kamu tulislah 3A. Tolak dengan apa? Yang bawah 4A. Kat sini 4N tolak 4N tak perlu tulislah sebab sama dengan kosong. Tambah kosong tu tak perlu tulis pun tak apa kan? Seterusnya 29 atas tu kita tolak dengan yang bawah 32. Dengan cara ini kamu boleh buat dah. Tekan kalkulator saja. 3A tolak 4A. Hutang orang 4 kamu ada 3 saja. Maksudnya kita masih hutang 1A lagi. Kan? So seterusnya 29 tolak apa? Tolak 32. Dapat jawapan apa? Negatif. Tekan kalkulator je. Negatif 3. So kalau kamu lihat kat sini, negatif A sama dengan negatif 3. Kedua-dua belah ada negatif juga. Kamu tukarkan tempat dia. So kita tahu A juga sama dengan 3. So dari sini kamu dah dapat cari nilai A. Sebenarnya harga untuk sebotol air tu adalah RM3. Kamu dah berjaya carilah nilai A ni. So sekarang macam mana kita nak cari nilai N? Kalau kamu dah ada nilai A, kamu dah tahu A tu sama dengan 3 kan? So sekarang apa yang kita nak buat? Kamu pilih salah satu persamaan di sini. Contohnya saya pilih persamaan kedua ni. 2A campur dengan 2N sama dengan 16 kan? Sekarang saya nak cari nilai N. Nak cari nilai N. So diberi A adalah sama dengan 3. Kita dah tahu dah. So maksudnya nanti kita nampak saja A, kita mesti gantikan 3 itu ke dalam A kita. So apa yang kamu boleh dapat di sini? Kita tulislah 2 ini darab 3. Ingatlah kena darab 2A tu maksud 2 darab A. Sama tambah dengan 2N sama dengan 16. So ada kurungan kita kena settlekan 2 darab 3 kita dapat 6. Tambah 2N sama dengan 16. So, matlamat kita tu kita nak cari nilai N. Kan? So, benda yang tak ada kaitan tu semua kita kena pindah ke sebelah kanan. So, baki 2N. Di sini memang ada 16. Tambah 6, pindah jadi tolak 6. So, kamu dapatlah 10 kat sini. 2N adalah sama dengan 10. Belum habis lagi. Sebab soalan nak cari N. So, 10 bahagi 2. Darab, saya pindah jadi bahagilah. So, saya dapat, RM5. Nampak tak? Dari apa yang mereka cakap ini, maklumat saja yang mereka cakap macam ni. Bila saya dapat 2 maklumat, saya boleh cari nilai dia. Dari sini saya dah tahu, nasi goreng tu sama dengan RM5. Harga sebotol air tu sama dengan RM3. Jawapan betul. Itu je. Tak semua? 4 markah soalan ni. Semua okey? Untuk yang ini kan, soalan macam ni kan, kita kena belajar apa? Persamaan serentak. Sebelum tu memang pernah buat ulang kaji spesifik untuk topik ini kan? Persamaan serentak. Kamu boleh tengok balik video untuk buat ulang kaji. Bila kita nampak kita ada 2 maklumat atau 2 persamaan, kamu dah boleh guna persamaan itu untuk carikan nilai A dan cari nilai N. Boleh belajarlah topik ini, persamaan serentak. Semua dah siap belum? Dah siap? Dah. So kita teruskan. Soalan last kali dah. Dengan bayaran, siapa boleh baca? Siapa nak baca? Tolong baca Sat untuk C ni. Sebab kalau saya baca tu nanti saya sendiri yang cari jawapan saja. Memang kamu kena baca sendiri. Luqman boleh tak Luqman? Luqman ada tak Luqman? Luqman?
Hello, Luqman ada tak? Tengok dia masuk sajalah. Sulaiman ada tak Sulaiman? Sulaiman. Azwa. Tengok budak-budak ni dia masuk saja, dia tak dengar. Tak tahu macam mana nak exam betul. Azwa. Tak ada tu. Azril bacalah Azril. Dengan bayaran sebanyak RM50, berapa botol air dan bungkusan nasi goreng yang boleh diperolehi oleh Hasbah dan Noni? Okay. So sekarang dia nak apa? Dia beritahu kita tu macam mana? Dengan bayaran RM50, betul tak? Kalau kamu ada RM50, berapakah botol air dan bungkus nasi goreng yang boleh kamu beli? So untuk soalan ini memang dia ada banyak jawapan. Sebab mengapa? Kita dah tahu harga untuk air tu berapa? Tadi RM3 kan? Okay, maksudnya 3A. Harga untuk nasi goreng tu berapa? RM5. So maksudnya 5N. Okay, so kat sini A tu bilangan. Okay, kita boleh cakap bilangan botol air kita. N tu bilangan nasi goreng. So kita nak dapat macam ni lah. Okay, bilangan botol air. Kamu letak A atau letak X pun boleh lah. Kalau bilangan nasi goreng, kamu boleh letak N saja. So sekarang kita tahu 3A campur dengan 5N. Sebab harga nasi lemak tu RM5 kan? 5N lah. Sekarang kamu tak tahu berapa bungkus lah. Dia sama dengan harga dia mesti 50. Okay, untuk soalan macam ni, dia nak kamu cari. Okay, dia boleh beri berapa. So maksudnya kamu ada kebebasan. Okay, kamu boleh dapat banyak jawapan yang berbeza. Setiap orang boleh dapat jawapan yang berbeza. Okay, contohnya, kamu boleh try and error kat sini. Okay, berapa nasi lemak yang kamu nak beli? Okay, kalau untuk saya kan, saya nampak ni 50, ini 5 kan. Okay, so saya akan carilah bilangan. Okay, contohnya kalau saya nak beri satu nasi lemak boleh tak? Nasi goreng boleh tak? Bilangan nasi goreng boleh tak? Katakanlah. Katakan kalau saya beri nasi goreng tu 1. Okay, contohnya nasi goreng N kita ni sama dengan 1. Saya gantikan dia masuk ke dalam N ni. Okay, so saya dapat apa? 3A campur dengan 5, saya darab 1. Sama dengan 50. So, kalau saya beri satu bungkus nasi lemak, berapa botol air yang kamu dapat beli kat sini? So, kita kira lah. Okay, so kamu kira. So, yang ini 5 darab 1, kita dapat 5. So, 3A tambah 5 sama dengan 50. Okay, so sekarang saya nak cari A saja, bilangan air saja. So 3A tu sama dengan 50, tadi tambah 5 jadi tolak 5. So kamu akan dapat 45. Kalau 3A tu sama dengan 45, A tu sama dengan 45, bahagi apa? Bahagi 3. So kamu akan dapat 15. Betul tak? Kan? Okay, so jawapan kita dah dapat belum? Dah dapat. Itulah jawapan kita. Okay. So kalau pelajar pertama mungkin dia dapat jawapan ini. Okay, dia dapat jawapan ini. Dia just cakap sajalah. Oh, dia beli apa? Yang ini soalan dia cakap dengan sebanyak kan. Mereka boleh beli satu nasi goreng. Kalau dia beli satu nasi goreng tu, okay, lepas tu dia boleh beri berapa punya botol air? Dia boleh beri 15 botol air.
Itulah jawapan kita. Dengan bayaran sebanyak, kalau dia bayar RM50, dia boleh beli satu nasi goreng dengan 15 botol air. Okey? Ha. Kita banyak jawapan. Kita ada banyak cara kita boleh buat. Okey, contohnya, kalau sekarang, kalau saya nak beri berapa? Okey, contohnya 10 botol air. Boleh tak? Boleh juga. Kan? So, kita buat macam mana? Yang A kita ni, kan? Okey, contohnya lah. Kita cakap A tu, kalau saya nak beli, kamu just, jawapan dia banyak tau. Dia tak semestinya fix satu jawapan. So, maksudnya contohnya kat sini, kalau Daniel dia tulis jawapan yang ini, tak semestinya jawapan macam ni saja. Okey, mungkin Azril ada idea yang lain. Okey, contohnya sekarang Azril dia nak beli air tu kan, botol air. Dia nak beli 10 botol air. Okey, maksudnya kat sini kalau 10 botol air tu, maksudnya A kita sama dengan 10. Kalau kita dah tahu hubungan mereka 3A tambah 5N sama dengan 50 kan, kita just ganti masuk A kita ni. Okey, kalau A ada sama dengan 10, kita kira 3 darab dengan 10 tambah dengan 5N, kamu dapat 50 kan? Hello. Ideal. Baru masuk saja sekarang. Dah habis dah. 3 darab 10 kita dapat 30. Kan? Tambah dengan 5N sama dengan 50. Kan kita nak cari nilai N kan? Kalau air kamu dah ada, sekarang saya nak cari nasi goreng pula. Saya nak beri berapa? So 5N 30 pindah jadi tolak 30. So saya dapat yang ini 20. So 5N sama dengan 20. So N sama dengan berapa? 20 per 5. So kamu dapat 4. So di sini kamu dah tahu dah. Kamu untuk jawapan yang kedua tu dia boleh beri apa? Dia boleh beli 4 nasi goreng dengan saya tulis apa ni? Dengan RM50 ni kita boleh guna banyak cara kamu boleh beli. Okey, 4 nasi goreng dan 10 botol air. Boleh juga jawapan ini. Okey tak semua? Kamu pilih salah satu saja boleh dapat 4 markah tau. Kat sini kamu tak perlu buat banyak jawapan. Kamu buat satu saja dah boleh. Tapi of course kamu kena tepat sekali dengan 50 sebab setengah jawapan kan dia tak semestinya boleh dapat ngam-ngam 50. Okey? Boleh tak? Okey, contohnya saya bagi satu contoh lagi. Okey, contohnya kalau ada pelajar dia try and error kan. Kalau dia nak beri 2 bungkus 2 nasi kan. Dia nak beri 2 bungkus nasi. So dia let lah N sama dengan 2. So bila dia kira nanti kan 3A lepas tu campur dengan 5 darab 2. Dia dapat 10 sama dengan 50. Lepas tu dia nak cari A kan. Okey, 3A sama dengan 50 tolak 10. Dia dapat 40. Kalau kat sini A sama dengan 40 per 3. So dia dapat jawapan apa? Kamu mesti akan dapat jawapan 13.3333 kan? Okey. So mana ada kamu boleh beri botol air tu 13.333 tu? Okey? Kalau kamu dapat nilai ini, maksudnya pasangan macam kamu tak boleh beli macam ni. Mesti ada duit baki atau mesti duit dia berlebihan. Okey? So maksudnya kalau saya pilih macam ni, kalau saya dapat titik perpuluhan ni, pasangan ini tidak boleh dipilih. Faham tak? So of course, that's why lah soalan ni soalan kebat. Dia tak ada jawapan yang tentu. Tak semestinya kalau kamu pilih satu nasi goreng tu, 15 botol air tu, kamu nak beli macam ni. Dia hanya satu cara, tak semestinya. Kamu boleh juga beri 4 nasi goreng dan 10 botol air. Asalkan bila kamu campur sekali, kamu boleh dapat RM50 sahaja.
Boleh tak soalan ni? Faham tak? Daniel okey tak Daniel? Okey, faham. Azril? Faham, faham. Faham. Okey, bagus. Afendi? Afendi tu tidur dah. Danish, okey tak Danish? Danish? Saya rasa saya macam ajar 2 orang saja setiap kali. Ya. Sekarang baru balas saya. Okey. Kalau tak ada problem kan?